Itu ada satu. Ni. Ah. Sempat juga pegang 1 gram, jadilah. Nak buka. Hai, selamat kembali bersama kami di Sejahtera Asia pada hari ini. Terima kasih kepada penonton kita yang kekal setia. Seperti tadi kami dua Sherin ni tengah kusyuk ni. Sampai yang kita terlupa bahawa kita sedang live dengan memegang emas 1 gram ni penonton, dan saya difahamkan bahawa ini berharga 250. Wow, satu yang menarik sekali. Dan Sherin di studio bersama kita, boleh kenakan tetamu kita pada hari tetamu ini. kita yang akan mengupas topik menabung bersama Dinar Emas, Ahmad Encik Ahmad Maharuf, ejen sah DIT Holding Berhad. Jadi saya ni tengah memegang 0.5 gram Elixir. Nampak menarik lah. Kalau lah ini hak milik saya, nak bawa balik lepas ni. Boleh, tapi bayar dulu. Bayar dulu lah daripada ejen sahnya. Selamat pagi Cik Ahmad. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Bawa banyak emas tak? Emas pun dah habis stok. Dah habis stok. Sampai habis stok sekali. Dapat Dan sambutan. kita melihat sekarang ni emas memang sangat mendapat sambutan. Apatagi kalau saya selalu scroll Facebook kan, Sherin. Saya selalu nampak banyak dealer-dealer yang jual, dan saya rasa itu adalah satu yang menarik, merancakkan lagi ekonomi kita, terutamanya yang ada di Malaysia ini. Mungkin boleh kongsikan kepada kita apakah itu DIT Holding dan servis yang disediakan kepada kita di Sejahtera Asia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kerana saya dijemput pada pagi ini. Alhamdulillah untuk dikongsikan bersama kepada semua lapisan masyarakat tentang apa itu DIT untuk kita semua. Baik, DIT adalah bermaksud Dina Edaran Emas Trading. So kita di sini telah kata orang memberi peluang kepada semua lapisan masyarakat untuk bersama menabung setelah kita mengalami masalah pandemik selama 2 tahun ini. So masyarakat asyik mengeluh bahawa pendapatan mereka semua kata orang habis hilang. Jadi di sini founder kita Tuan Haji Mustafa Robani telah membina satu sistem di mana sistem ini untuk sama-sama kita nikmati dengan pelaburan yang bijak. Dia adalah satu tabungan di mana tabungan ini bukan pelaburan dia menabung. Mana tabungan itu DIT memberi peluang pada lapisan masyarakat di mana DIT ini dia melombok emas. Daripada emas mentah hingga kepada fizikal seperti inilah. Jadi inilah ruang dan peluang yang harus kita ambil, di mana peluang ini hanya sekali saja untuk kita menambah pendapatan. Itulah kata orang yang DIT ketengahkan kepada lapisan masyarakat masa kini. Kiranya ianya adalah menabunglah, cuma dalam bentuk dinar emas. Ya, betul. Jadi sekiranya contohlah ini perkara ni selalu berlaku dalam kalangan masyarakat, apabila mereka menabung, apabila berlakunya kes-kes cemasan, mereka ingin mengeluarkan duit tersebut. Jadi bagaimana pula dengan menyimpan ataupun menabung melalui dinar emas ni? Baik, seperti sedia maklum, emas ni tidak ada nilai susutnya daripada wang ringgit. Jadi bila kita menabung emas, bila saat kita ni kata orang nak memerlukan wang, jadi emas ni kita boleh simpan gadai. Simpan dan kita gadai. So maknanya bila kita ada rezeki besok kita ambil balik emas kita. Jadi kalau wang ringgit kita simpan, kita belanja, wang ringgit habis. Kira hanguslah yang ya, ini kira masih hangus. ada. Ini masih ada. Betul. Itulah masyarakat kena bijak sebenarnya. Sebab kebanyakannya orang kita ni, lebih-lebih lagi orang-orang kampung, selalu nyimpan duit bawah bantal. Bila rumah terbakar habis hangus. Kan? Tapi kalau emas ni dia simpan kat bank, dia buat pelaburan di bank, boleh dapat menguntungkan dia lagi. Duit pun dapat, tapi emas dia tetap kekal. Dan saya melihat juga di atas meja ni, mungkin boleh kongsikan emas yang kami Meriah dua atas meja ni. meriah sekali, sampai kusyuk kami dua Sherin tadi. Mungkin boleh kongsikan kepada kita antara dua ni, kepada kita penonton Sejahtera Asia. Baik, bagi DIT ini untuk kita menabung senang saja. Untuk kita dapat emas ni dalam masa sebulan je kita dah boleh kumpul, kata orang nak simpan 5 gram ataupun 1 gram. Tapi kalau kita nak beli memang susah. Nak kumpul duit lebih-lebih lagi. Orang ni bila nak tengok emas mahal lah kan. Tapi dalam DIT ni senang je, mereka menabung dan mereka dibagi inisiatif hibah harian oleh syarikat. Di mana keuntungan syarikat itu dikongsi bersama. Dikongsi bersama. Jadi nilai dia tu dia akan tukar kepada emas. Jadi maknanya mereka boleh dapatkan emas. Contoh macam saya, alhamdulillah, saya kata orang kita dengan menabung hanya RM100, kita dah boleh dapat, kata orang, kalau profit kita dalam masa sebulan tu, kalau kita nak simpan RM100, nak dapatkan 1 gram emas memang payah. Tapi dalam DIT ni memang begitu mudah sekali. Bukan setakat 1 gram. Tapi kalau kita nak 10 gram, 1 kilo pun boleh. 1 kilo pun boleh. Saya bersama DIT ni
dah hampir kata orang sebulan lebih saya dah simpan 3 gram emas. Bukan setakat 3 gram emas, tapi pendapatan kita pun ada juga. Kita boleh beli emas, barang kemas untuk isteri kita yang tercinta. Bukan setakat emas ni. Jadi setakat isteri, lepas tu kita boleh juga beli emas kepada ibu tercinta. Di situlah kita kena bijak dengan keadaan sekarang ini, dengan wang ringgit kita, apa nilai semua memang jatuh. Tapi kalau emas ni tak ada nilai susutnya. Pasal harus bijak mengatur kewangan kita. Tapi saya tertarik seperti yang dikongsikan oleh Cik Ahmad tadi. Kiranya adakah kita perlu membayar tiap bulan mengikut kemampuan kita sendiri ataupun ada package yang ditetapkan seperti package menabung ataupun package pelaburan seperti sebelumnya dia ada penetapan tiap bulan perlu bayar sekian-sekian. Tapi bagaimana pula dengan deed holding ni? Adakah berdasarkan kemampuan pelanggan untuk membayar tiap bulan ataupun dia ada package yang tertentu? Baik, dalam deed holding ni bermula dengan RM100. Bermula dengan RM100. Jadi hibah yang dibayar kita pada setiap hari di 30 hari yang pertama, syarikat membayar kita sebanyak 3%. Semana 3% tu RM3 lah. So maknanya daripada 30 hari yang pertama tu kita dapat modal kita balik 90% modal kita balik. So maknanya kontrak yang syarikat bagi kepada kita selama 90 hari. So masuk 30 hari yang kedua, syarikat membayar kita iaitu dibahagi pada dua lah. 60% ini kepada cash wallet kita dan 40% ini kepada emas. So sama juga kepada 30 hari yang ketiga. 60% kepada cash wallet dan 40% kepada emas. Di situlah peluang kita untuk menabung emas. Setelah tamat 90 hari itu terpulang kepada peserta sama ada dia nak menabung lagi ataupun tidak. Tapi bagi saya kalau kita tidak meneruskan memang rugilah. Sebab menabung RM100 ni emas kita tak sampai kot, saya rasa tak sampai 0.5 ni. Mungkin sampai kepada 0.2. Dia gitu. Jadi kira ni tak ada syarat lagi Cik Ahmad. Kira apabila tempoh tertentu berdasarkan kepada peserta itu sama ada dia nak teruskan ataupun dia nak ambil balik tu, dia bergantung kepada syarat-syarat ataupun dia memang terpulang pada pelanggan tersebut. Cukup je 90 hari kontrak dia Terpulang pada dia. terpulang pada dia. Fleksibel lah Alexa sebenarnya. Sangat menarik sekali dan saya tidaklah berapa mahir dan tahu pasal ni. Jadi kalau tadi kan kita difahamkan kalau dulu duit tu orang simpan di bawah bantal dan hangus. Jadi kalau emas yang sebegini dia disimpan oleh pembeli atau bagaimana? Baik. Itu yang saya ingin tahu. Saya selalu wonder sebenarnya apabila melihat kawan-kawan yang terlibat. Jadi emas ni mereka simpan kat rumah ke dekat dealer macam mana? Ini terpulang kepada diri kita sendirilah. Sama ada kita nak simpan untuk perhiasan pun boleh. Sama ada kita nak simpan untuk kebijaksanaan kita di mana kita nak melabur di mana-mana bank pun boleh. Sekarang ni bank menerima pelaburan emas. Mana-mana bank. Kalau kita lah contohnya kita dah ada dalam 10 gram ke 50 gram kita boleh pergi mana-mana bank, saya nak simpan emas di sini untuk pelaburan. So bank menerima. Jadi di situ kita dah dapat profit daripada pihak bank. Jadi di situlah deed holding ni memberi peluang kepada masyarakat untuk menyimpan emas dan mengumpul emas. Boleh dikatakan paksa rela lah kepada kita ni. Kalau kena harap kita nak menabung tiap-tiap bulan tu, Alexa memanglah susah. Dia mesti ada cara untuk memaksa kita jugalah untuk push diri kita untuk menabung. Dan ini merupakan salah satu cara yang terbaiklah bagi saya untuk menabung. Sebab harga emas seperti kita sedia maklum daripada zaman saya kecil sampai ke sekarang ni tak pernah turunlah, sentiasa naik harga emas tu. Tapi mungkin juga dalam kalangan masyarakat Islam kita tertanya, Encik Ahmad, adakah ianya patuhi syariah? Baik. Kalau kita nak bandingkan daripada syarat-syarat dia, contohnya sebab nilai emas ni berbeza-beza setiap hari. Kebanyakannya orang akan tanya adakah ia patuh syariah. Baik, dalam perniagaan ini insya-Allah dia adalah patuh syariah. Sebab apa? Kita bukan ambil duit orang macam tu sahaja. So kita akan bagi pulangan kepada orang, siap bagi keuntungan lagi. Jadi di situlah kita memberi didikan kepada masyarakat supaya mereka faham tentang apa itu menabung emas mengikut patuh syariahnya. Dan sangat menarik sekali kerana kita melihat ini adalah secara tidak langsung meningkatkan sosio-ekonomi mereka dengan keadaan cabaran-cabaran yang ada sekarang ini. Dengan menabung emas ni secara tidak langsung akan membantu juga pendapatan seisi rumah. Mungkin boleh kongsikan kepada kita apa beza deed holding dengan pelabur-pelabur yang ada di luar. Sebab saya nampak sekarang ni memang seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Banyak syarikat-syarikat yang mungkin penonton kita tertanya
Apa perbezaan yang ketara sekali? Baik, untuk perbezaan Deed Holding ini dengan mana-mana company yang lain, Deed Holding ini di mana kita ada dua sumber sebenarnya pendapatan yang diperolehi lah dalam Deed Holding ini, iaitu pendapatan yang pertama wang ringgit. Yang pendapatan yang kedua ni iaitu kita dapat emas. Jadi perbezaan dia memang jauh berbeza. Kalau kita lihat daripada company-company yang lain, mereka hanya dapat emas saja, tapi tak ada pulangan wang. Tapi kita ni, tabungan ini ibaratkan syarikat meminjam pada kita. Sebab syarikat ni dia melombong, buat pelombongan. Jadi bila syarikat ni buat pinjaman pada kita dan pinjaman itu dibayar dia balik pada kita. Dan dibayar balik dan keuntungan itu pula dia bagi kepada kita berbentuk emas. Itu beza dia. Kiranya keuntungan kepada kedua belah pihak lah, Ya, manfaat betul. kepada kedua belah. Tapi Kak Lesen, dari tadi saya tengok atas meja kita ni meriah. Selain daripada emas ni, ada lah juga tiket. Ini tiket apa ni Cik Ahmad? Mungkin boleh kongsikan kepada penonton ni. Ada table 25 ni. Selalunya dia berkenaan dengan dinner ni. Mungkin boleh kongsikan kepada kita. Baik, pada 10 hari bulan September ini, Sabtu ini, InsyaAllah kita buat launching di Grand Margarita Hotel. Sempena kata orang launching date Sarawak ni, ini saya sarankan bahawa untuk masuk dia tiket dia RM20. Untuk makluman semua, tiket ni dah sold out. Dapat sambutan. Sudah sold out sebenarnya. Sudah sold out. Baik, dan satu lagi peluang yang kita di sini bahawa kita telah kata orang sampai ke 3 buah negara Asia. 3 buah negara Asia, Thailand, Indonesia dan juga Vietnam. So sekarang ni kita rancak di Indonesia. So di Indonesia sekarang ni kata orang di mana tempat kita juga ambil emas di situ. Sebab di holding ni bukan pada emas, dia buat dia ada hotel, perhotelan, dia ada ladang kambing. Jadi kita hanya bagi peluang ini kepada semua lapisan masyarakat bagi mereka yang berminat nak menabung. Jadi jangan lupa 10 hari bulan ini sama-sama kita datang. Kalau nak datang boleh, walaupun tiket dah sold out, boleh datang. Tengok di luar, kita ada screen nanti di luar. Boleh tengok nanti. InsyaAllah. Dan pada malam itu banyak program-program yang kita lancarkan dan juga penerima-penerima, contohnya penerima sel tertinggi. So sekarang ni Sarawak ni kita dah capai sel pun dekat 1/2 juta. Kiranya boleh saya katakan sambutan kita di Sarawak ini terhadap pelaburan emas ini ataupun emas ini sangat mendapat sambutan sekali, dan sesuatu yang kita rasakan sangat amazed lah, ataupun kita berasa ini adalah salah satu langkah yang bijak yang diambil oleh mereka. Jadi saya rasa mungkin harapan yang terakhir, kerana kita punya segmen Sejahtera Asia sekali lagi berakhir lagi. Jadi sangat cepat sekali pada hari ini. Mungkin harapan Encik kepada penonton kita yang menonton Sejahtera Asia hari ini, dan mungkin juga boleh kongsikan kepada mereka kenapa pentingnya emas ni. Jadi kongsikan. Baik, alhamdulillah, kepada semua masyarakat di luar sana, ingin saya tekankan di sini bahawa kita ni sebagai manusia di muka bumi ini harus kita berfikir di mana kita nak menghadapi masa hadapan kita dengan keadaan ekonomi, dengan keadaan inflasi yang tidak menentu. Jadi di sinilah kita berbalik lagi seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa kita akan berbalik lagi pada emas. So makna perbelanjaan kita pada dinar emas. Jadi alhamdulillah di sini saya nak mengajak semua lapisan masyarakat di luar sana untuk sama-sama kita menabung emas. Emas adalah saya kira satu aset yang sangat bijak untuk anda menabung, kerana harganya seperti yang dikongsikan oleh saya awal tadi tidak pernah jatuh daripada dulu sehingga ke sekarang, namun semakin meningkat. Sekali lagi ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Ahmad Maharop, ejen sah Deed Holding Berhad di atas perkongsian pagi ini menabung bersama dinar emas. Dan kepada anda semua yang terlepas episod pada hari ini, jangan risau, anda boleh pergi saja ke Facebook Sejahtera Asia untuk mendapatkan episod yang penuh. Kerana episod kita pada hari ini kan lesson semuanya memberi kita ilmu pengetahuan, memberi kita motivasi untuk melakukan ke arah kebaikan. Saya kira setakat ini saja lesson perkongsian kita. Ya, sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada penonton kita yang kekal setia bersama kita daripada 7.45 pagi tadi sehingga pukul 9 pagi ini. Di manapun anda berada, kami daripada tim Sejahtera Asia mengucapkan yang baik-baik, mendoakan yang baik buat anda. Hari ini adalah hari yang baik, ceria selalu. Sekian dulu. Saya Alexander Lilian. Saya Sharon Kezia, hanya di Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Bye-bye.